Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, kamu tiga orang memang hebat lah. Sharp. Okey. Hari ini kita akan masuk topik baru, topik matematik pengguna pencukaian. Untuk pengetahuan kamu, ini adalah kali pertama saya mengajar topik ni. Jadi saya pun baru dalam pengalaman pertama. Jadi saya datang awal office, saya study tau. First time saya study sikit. Kan? Takut nanti sebab saya tak pandai sangat benda ni, sebab dia macam subjek ni dia bagi saya dia pencukaian ni dia macam sejarah tau. Dia kena baca apa kan. Tapi dia punya calculation alhamdulillah senang jugalah, tak susah mana pun saya tengok. Kan? Kamu dah start belajar ke? Ishraq saya rasa dah belajar topik ni. Kan? Cikgu tak ajar lagi. Oh tak ajar, tak start lagi dah topik ni. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita tengoklah lebih kurang Okey, tak apa, kita teruskan je. Saya takut lambat. Jadi kita tengok takat mana kita boleh buat ni. InsyaAllah saya pun tak apa sihat sebenarnya. Okey. Semua. Jadi hari ni kita tengok First kali simple je. Saya guna buku ni sebab buku ni agak bagus sikit. Saya tengok dia punya ayat dia. Apakah pencukaian? Apakah pencukaian? Pencukaian adalah satu proses. Tempat kosong ni biasa kita isi dengan hasil. Hasil. Sebab tu kalau kamu tengok dekat LHDN tu, lembaga hasil dalam negeri. Dia bukan lembaga cukai. Dia tulis apa? Lembaga hasil. Sebab apa? Benda ni yang kita nak ambil adalah hasil yang dikumpul daripada berapa? Daripada mana? Daripada ada sama ada orang persendirian, kita panggil dia apa? Individu. Individu atau syarikat. Dia ada dua lah. Sama ada individu pun kena bayar cukai, syarikat pun kena bayar cukai. Cukai yang kita ambil tu kita panggil dia apa? Hasil. Jadi apakah pencukaian? Pencukaian adalah satu proses yang mana hasil yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Semua hasil cukai dikutip berdasarkan akta-akta diluluskan dalam parlimen. Banyak akta tau dalam soalan ni. Dia ada banyak akta, beberapa akta je kamu kena hafal lah. Kamu tengok Okey, kat sini sebab tu kalau kamu tengok zaman dulu-dulu, kalau kita tengok zaman dulu, pembesar-pembesar Melayu zaman dulu dia sultan bagi kebenaran dia untuk mengutip cukai. Untuk apa? Untuk keperluan setempat dia lah. Maksudnya pembesar-pembesar tu kalau dia kutip cukai untuk dia sendiri, untuk setempat dia kena bagi ada sedikit portion kepada raja pula. Itu sistem dulu lah. Saya tengok soalan ni macam soalan sejarah sebenarnya. Okey, tak apa. Kita teruskan. Jadi kita tengok soalan ni, catat alih cukai simple je, dia pusing. Duit dalam negara tu sebenarnya dia berpusing-pusing. Ini boleh menyebabkan ekonomi kita meningkat lah. Cukai ni ada satu benda yang boleh meningkatkan, menjamin ekonomi dalam negara juga Yang mana kalau kamu tengok kat sini, cerita dia kat sini, membayar cukai. Okey, ini saya ambil kasi cukai. Siapa yang membayar cukai kata ni? Rakyat. Rakyat maksudnya individu ataupun syarikat adalah rakyat. Rakyat membayar cukai. Dan cukai ni diuruskan oleh kerajaan. Kerajaan digunakan untuk membangunkan negara. Jadi sebenarnya cukai ni kepada siapa? Kepada negara, rakyat sama. Tukang urus dia kerajaan. Jadi kerajaan juga adalah rakyat. Nampak? Sebab kerajaan, dalam kerajaan tu ada rakyat juga. Rakyat juga yang mewakili kerajaan ni. Jadi akan dapat juga portion dia. Cuma yang kita kena ingat simple je. Digunakan untuk membangunkan negara demi kemakmuran rakyat juga. Cuma kita akan tengok sekejap lagi apa cerita dia seterusnya, iaitu tujuan. Kenapa ada perlu cukai? Kenapa perlu cukai? Boleh nampak kalau kamu tak nampak, saya pun mata saya berpindah-pindah agak tengok ni. Okey. Tujuan cukai. Yang pertama kalau kamu apa tujuan cukai yang pertama, iaitu sebagai sumber pendapatan pendapatan negara. Jadi pendapatan negara dia tak dapat duit buat bisnes. Dia dapat duit kebanyakannya daripada cukai. Sebab tu kalau kau tengok, walaupun ada setengah negara, contoh ke negara kita sini Malaysia, dia ada
buat syarikat-syarikat besar tau. Yang hak milik kerajaan. Kan? Untuk apa dia buat tu? Contoh, untuk mendapatkan cukai yang banyak, kita perlukan ekonomi, kan? Kita perlukan individu dan syarikat yang layak membayar cukai. Kan? Kalau kita tak kontrol benda ni, kan, susah kita nak dapat hasil pada negara banyak. Sebab tu kamu tengok syarikat negara kita contoh macam Felda, TNB, semua benda tu apa, Petronas semua tu. Kerajaan kontrol benda tu. Supaya syarikat tu tak akan terjejas. Maksudnya syarikat-syarikat tu dijamin oleh kerajaan. Bila dijamin kerajaan, kerajaan dapat apa? Dia dapat balik cukai tu. Daripada syarikat-syarikat tu kerajaan akan dapat semula cukai. Okey? Boleh Boleh nampak ke ni? Sekejap saya tengok. Saya tak highlight ke? Sekejap. Saya lupa highlight. Kamu boleh pin tengok. Okey. Jadi sumber pendapatan negara untuk apa? Untuk mentadbir urus negara. Sebab tu kalau kamu tengok, kalau dalam belanjawan, kamu lepas ni mungkin kamu dah boleh tengok belanjawan, apa benda lah dia seimbang belanjawan Menteri Kewangan bentangkan. Antara paling besar sekali peruntukan adalah untuk mentadbir urus negara. Kan? Mentadbir urus negara ni bayar gaji, semua benda tu lah buat. Kementerian-kementerian tu punya bajet semua kat situ lah. Membiayai projek pembangunan negara. Projek pembangunan negara ni banyak tau. Dia yang paling senang kita tengok sekali, paling nampak sekali adalah infrastruktur. Tapi sebenarnya ada banyak. Ada dari segi ekonomi, sosial, ekonomi macam mana? Daripada pendapatan negara ni kita boleh buat apa? Kita boleh buat panggil pelabur datang ke negara kita. Siapa yang uruskan? Kerajaan yang uruskan. Nak ambil duit mana? Cukai lah. Daripada hasil utama kita, antara hasil utama negara adalah cukai. Okey? Membiayai projek pembangunan negara di infrastruktur, jalan raya semua kan. Mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan. Yang ini penting. Sebab apa? Dalam negara kita, kalau kamu tengok, contoh saya tak tahu yang tahun ni, yang sekarang, yang latest berapa. Tapi dalam 2-3 tahun lepas saya tengok, kita punya purata pendapatan negara kita, dia cecah sampai RM6,500. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak seimbang. Ada yang dapat gaji tinggi sangat, ada yang dapat kurang. Jadi kalau kamu tengok sistem cukai ni, yang orang yang biasa-biasa, orang yang susah, dia tak kena cukai. Dia tak kena cukai. Yang kena cukai banyak siapa? Lagi kaya, lagi banyak kena cukai. Syarikat pun sama. Lagi untung syarikat tu, lagi banyak dia kena cukai. Okey? Sekejap. Cikgu ni Mac ke? Mac. Mac ada tajuk cukai? Sekejap, saya cari balik Okey. Nampak clear tak? Dia okey, cikgu nampak je. Boleh? Okey. Saya risau tak nampak kecil. Sebab saya tengok macam tak nampak. Okey. Nombor 2. Cukai juga adalah alat kepada polisi kerajaan. Polisi kerajaan. Nampak? Maksudnya kerajaan tertentu dia akan, sebab tu kerajaan yang akan membentangkan belanjawan. Dalam belanjawan tu ada termasuk sekali cukai. Ada cukai tak kena, ada cukai yang dikecualikan. Semua ada levy-levy yang yang tak kena pada seseorang, tak kena pada suatu pihak. Ini syarikat berdasarkan kepada polisi kerajaan tertentu. Sebab tu bila kita tukar kerajaan, semua tu bertukar kejap. Kadang-kadang dekat parlimen, dia nak ubah akta ni semua dekat parlimen. Jadi cukai juga adalah alat kepada polisi kerajaan. Contoh kat sini, dia bagi contoh kat sini simple je. Dia kata pelepasan cukai rawatan ibu bapa. Cukai keuntungan harta tanah. Yang ni yang latest ni. Yang latest sekali semasa berlakunya COVID. Kabur? Dia tak jelas. Tak jelas. Dia memang macam ni. Kamu ada print tak dia punya nota ni?
Kamu kena print Izzati, nanti kamu tengok. Sebab saya memang untuk paling besar saya boleh buat yang ni. Boleh nampak? Kamu kita tengok. Boleh nampak ke? Ishraq boleh nampak? Boleh. Okey okey, mungkin Okey. internet Izzati, tengok kamu punya line macam mana, okey tak? Okey. Contoh kat sini kita tengok cukai keuntungan harta tanah ni. Cukai keuntungan harta tanah ni dia masa Covid ni kan, kerajaan kita ada buat satu iaitu pengecualian terhadap cukai keuntungan harta tanah. Kan? Untuk apa? Bila berlakunya Covid kan, kita pendapatan rakyat kita lebih tertumpu kepada benda yang lebih penting. Contoh kepada makanan. Kan? Kita keselamatan kita nak jaga semua kan. Jadi sebab tu rakyat kita tak banyak membeli harta tanah. Kan? Jadi macam mana nak buat? Nak turunkan harga harta tanah boleh menyebabkan tuan punya harta tanah tu, contoh orang yang buat kondo dia rugi. Nampak? Tak terjual pun ekonomi kita teruk. Jadi apa kena buat? Kerajaan dia buat apa? Dia kecualikan, dia kurangkan cukai terhadap keuntungan harta tanah. Ini bila cukai dia tinggi. Kalau kamu tengok harga rumah asal dulu sebelum Covid, harga rumah dulu takut nak beli. Kan? Harga dia sampai 400-500 ribu. Kan kondo. Sekarang harga dia berapa? 300. Dia turun banyak. Sebab apa? Kerajaan ada kurangkan cukai terhadap tuan punya orang yang jual tu, dan juga kita sebagai pembeli pun kena bayar cukai pun ada dikurangkan sedikit. Jadi dia untuk mengurangkan beban dan juga meningkatkan ekonomi lah kan. Nombor 3, saya tak berapa kamu kena rujuk, kamu kena rajin juga tengok dekat Google kan, tengok yang latest sekali. Okay, sebab saya antara bila saya tengok topik ni kan, saya rasa alah menyesal lah itu tak tengok belanjawan kan, sebab saya tak suka sembang banyak sangat kat parlimen tu. Jadi kita tengok lebih kurang, surat khabar pun dah tak baca sekarang. Nombor 3 kan, okey. Nombor 3 ni tajuk dia adalah kawalan penjualan. Cukai juga kita boleh gunakan sebagai pengawal. Kawalan penjualan barangan dan perkhidmatan. Nampak? Yang ini yang kita dulu dikenali sebagai GST, Government Sale and Service Tax. Dipanggil dulu kan. Cukai yang dikenakan ke atas sesuatu barangan dan perkhidmatan dengan tujuan rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan dan penggunaan perkhidmatan tertentu. Yang ni kadang-kadang kamu tengok ada setengah tu cukai dikenakan, contoh gula. Dia cukai. Nampak? Sebab tu harga dia kerajaan kontrol juga. Kerajaan kawal juga harga dia. Contoh sini cukai yang paling famous sekali ni lah. Arak, rokok, judi. Kalau ikut sebenarnya, harga rokok kalau kamu pergi dekat Langkawi kan bebas cukai. Berapa ringgit je. Sebab tu tempat dia bebas cukai. Berapa ringgit je harga dia. Bila masuk ke Malaysia, ke Semenanjung Malaysia, harga dia terus meningkat. Hampir lebih pada sekali ganda. Sebab apa? Untuk mengawal supaya orang tidak merokok. Kurangkan merokok. Tapi kalau kita tak jual terus, ada yang marah. Kan? Nak jaga rakyat ni bukan senang. Nak jaga yang inilah, nak jaga kiri, nak jaga kanan, nak jaga penyokong, nak jaga pembangkang. Susah. Sebenarnya susah jadi kerajaan ni kan. Saya pun tak tahu. Saya kalau boleh, kalau orang nanti, kau ni adik Perdana Menteri tak nak? Dah lah kena jawab dulu kat akhirat nanti. Kan? Boleh kacau. Kan? Judi pun sama. Cukai sangat tinggi. Sebab tu antara token-token judi kaya kepada sebab apa? Judi ni antara satu benda yang memang menipu kerja dia. Kan? Memang tak boleh menang. Kan? Minyak masak pun kena cukai. Betul Sapan. Kalau nak kurangkan minyak masak, tak pakai. Tak, kita kena jaga juga benda tu. Sebab apa? Kan? Dia takut, minyak masak kita ni, takut nanti kalau ramai sangat ambil, dia membazir. Bila membazir, dia boleh menyebabkan obesity. Main sebat je aku. Okey, orang tak minum minyak masak. Kan? Cuma untuk kadang-kadang cukai ni kita kenakan supaya orang tak membazir juga kan. Ini sekali goreng ikan, kan, 1 kuali penuh. Ikan 3 ekor. Lepas goreng buang. Sebab apa? Murah. Nampak? Bila murah sangat macam tu. Jadi bila kita kenakan cukai, harga terpaksa naik sikit. Jadi orang jaga-jagalah sikit. Contoh. Okey. Arak tak ceritalah. Memang sangat tinggi cukai. Ini adalah benda yang memang sepatutnya dekat negara kita tak dijual lah. Kan? Okey. Tak dengar ni?
Dengar tak suara? Yang lain dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Hanis kenapa tak dengar Hanis? Test, sound check. Sound check, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dah dengar belum? Suara putus-putus tu sebab internet. Putus-putus sebab internet. Kalau internet dia slow, memang dia akan jadi putus-putus. Kan? Jadi kamu tak apa, kamu follow dulu, nanti kamu tengok record. Record dia okey, dia smooth je. Kita tengok okey. Tak apa, mungkin saya punya internet kot saya test. Tapi saya punya internet saya rasa macam putih. Okey. Boleh Nombor 4. Kita tengok nombor 4. Dia kata cukai merupakan satu pada alat kewangan kerajaan pada keadaan tertentu. Untuk apa biasanya? Pada keadaan tertentu. Alat keuangan kerajaan bagi menstabilkan ekonomi. Nampak? Itu cukai. Biasanya kerajaan gunakan untuk apa? Untuk nak stabilkan ekonomi. Okey? Kan? Cuba try tengok. Kenapa tak dengar ni? Ada yang tak dengar? Kejap saya tukar kejap dari slow kejap. Okey, kita test lagi sekali. Test. Anis, dengar tak suara saya? Anis? Boleh dengar okey? Boleh dengar cikgu. Boleh saya teruskan kan? Okey. Sektor hasil cukai yang digunakan. Yang ni senang, yang ni pentinglah. Cukai yang kita ambil tu kerajaan guna untuk apa? Untuk apa? Yang paling penting untuk kita lah. Untuk kita paling penting kalau kamu jawab exam, benda untuk kita sendiri yang paling penting iaitu apa? Pendidikan. Okey, pendidikan di Malaysia ni kamu tengok hampir percuma. Kamu bayar yuran sikit je. Kan? Hampir percuma. Nampak? Sebab apa? Semuanya daripada bajet daripada kerajaan. Kecuali dia pergi cuara dekat sekolah swasta lah, cerita lain lah. Kan? Okey. Yang kedua apa? Kamu tengok apa yang kedua yang kita dapat hasil daripada cukai ni? Kesihatan. Pendidikan dan kesihatan. Yang ni penting. Dekat negara kita, antara negara yang hebat sebenarnya, antara negara yang memberikan pendidikan dan kesihatan percuma adalah salah satunya Malaysia. Tak banyak tau negara yang bagi benda ni. Okay. Kemudian kebajikan. Kebajikan ni melalui apa? Kemas, okey, melalui apa? Kebajikan masyarakat, Kementerian Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita bagikan kebajikan daripada hasil cukai juga pendapatan tu kan. Kemudian apa? Yang kamu tengok jalan raya dia buat, Jabatan Kerja Raya buat, mana dapat duit? Daripada cukai juga. Iaitu kita buat apa? Infrastruktur dan juga kemudahan awam. Infrastruktur dan kemudahan awam. Okey? Okey. Yang seterusnya apa? Kalau kamu tengok, yang paling penting yang kita tak perasan sebenarnya, iaitu apa? Pertahanan. Pertahanan dan juga dalam negeri lah. Dan keselamatan. Keselamatan dalam negeri. Kita bayar cukai ni, polis-polis semua, apa benda semua tu. Tolong bomba, tentera, semua tu untuk menjamin keselamatan kita duduk dalam negara lah. Kan? Itu. Semua daripada apa? Semua ni datang daripada hasil cukai yang kita ambil setiap tahun. Okey? Kemudian apa lagi? Pembangunan. Sikit je ni. Pembangunan sikit je. Kerajaan memberikan, kadang-kadang dia bagi galakan. Dia bagi galakan bantuan kepada syarikat-syarikat tertentu untuk pembangunan segi ekonomi. Kan? Bantuan kepada apa
NGO untuk apa? Dari segi untuk sosial kan. Ini antara pembangunan yang kita nampak. Nampak mungkin dari segi rakyat nampak bagi apa? Pembangunan. Contoh apa? LRT, MRT. Sekarang dah ada jalan raya yang cantik kan. Itu antara pembangunan juga. Kan? Okey. Kemudian last sekali adalah pertanian dan industri. Semua kamu tengok semua ni adalah disampaikan melalui bajet terhadap kementerian masing-masing. Ada lagi senarai dia. Kemudian setiap kementerian kita ada tu semuanya ada bajet untuk rakyat digunakan daripada hasil cukai. Kan? Sebab itulah kita sebagai pembayar cukai ada hak. Kamu walaupun kamu belajar lagi tapi mak ayah kamu juga sebagai pembayar cukai, kamu pun ada hak. Kan? Okey. Jadi kita ambil yang ni asas yang kita selalu kita guna. Paling senang sekali kita tengok yang kita punya lah pendidikan, kesihatan, kan, pertahanan. Ada setengah negara dia buat apa? Contoh macam Amerika. Negara kuasa besar Amerika, China, Rusia, dia bajet kat pertahanan ni memang sangat besar. Kan? Negara kita tak adalah besar sangat. Kita lebih kepada pendidikan, kesihatan, baru kemudian pendidikan tinggi bajet setiap tahun. Daripada hasil cukai kita kan. Okey. Kita pergi ke nombor 2. Berdasarkan petikan di bawah. Ini contoh soalan dalam exam. Dia boleh jadi macam ni tau soalan dalam exam. Tengok. Berita Kuala Lumpur bermula 1 Jun lalu hingga 31 Disember 2021 rakyat Malaysia diberikan pengecualian cukai keuntungan harta tanah. Ini yang saya bagi tahu tadi. Bagi pelupusan rumah kediaman. Okey, perkara ini secara rasmi digazetkan dalam Warta Kerajaan pada Selasa lalu menerusi Perintah Cukai Keuntungan Harta Tanah yang dibuat mengikut Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Ini akta dia 1976. Okey. Apakah tujuan pengecualian cukai keuntungan harta tanah kepada rakyat? Yang ni yang saya jelaskan kita. Untuk apa? Untuk menggalakkan. Bila dikurangkan cukai, harga akan turun. Bila harga turun apa? Kita untuk menggalakkan pembelian harta tanah. Nampak? Okey. Sebab apa? Sebab harga menjadi lebih rendah. Saya tak sebut murah. Murah cerita lain nanti takut. Murah. Murah dengan rendah lain-lain. Okey. Apa jadi? Ini akan meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan dan membaik pulih ekonomi negara. Contoh macam tu cerita dia. Contoh kenapa? Jadi biasanya kalau kita turunkan cukai tertentu bukan kalau kamu tengok cukai turun, kerajaan tak dapat hasil. Tak semestinya. Dia turun percentage. Bila dia turun percentage, tapi kalau ekonomi kita menjadi rancak, dia dapat daripada dari segi apa? Dari segi kuantiti, banyak. Ramai orang boleh bayar. Ramai orang akan dapat hasil, akan dapat pendapatan yang tinggi yang layak kena cukai. Jadi kerajaan akan dapat lebih. Walaupun mula-mula kita tengok kerajaan turunkan cukai. Macam dapat sikit tak? Itu cerita dia. B. Secara keseluruhan, kutipan cukai langsung dijangka menyumbang 76.7% kepada hasil cukai. Kepada 135 bilion. Banyak. 2012 peningkatan 1.2% berbanding 1.33 bilion yang dianjurkan pada 2018. Sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul kamu kira betul-betul, kadang-kadang hasil negara kita ni banyak. Bajet kita dia taklah sampai ni, dia ada lebihan sebenarnya. Malaysia antara negara yang memang ada lebihan banyak. Sebab tu bila kita berlaku kita punya emergency, macam sekarang ni kecemasan berlaku bencana, wabak COVID, kerajaan kita dapat membantu rakyat dari segi dia boleh bagi banyak bantuan. Sebab apa? Kita ada simpanan yang hanya boleh digunakan ketika kecemasan. Nampak? Dia ada lagi. Kalau berlaku darurat, kita ada lagi simpanan yang kerajaan tutupkan. Okey, yang ini hanya boleh guna time darurat je duit ni. Kalau time biasa-biasa tak boleh. Ada. Sebab tu bila berlaku apa-apa kecemasan, kita boleh ambil duit tu. Kita boleh ambil untuk apa? Untuk membantu
negara, terutama kepada rakyat lah. Itu penting. Okey, apa manfaat kebaikan penambahan hasil cukai kepada kerajaan? Okey, ini kalau contoh kerajaan tu naikkan hasil cukai. Kan? Bila dia akan cukai, kerajaan apa? Kerajaan akan dapat lebih lah. Bila dapat lebih, dia akan dapat menggunakan untuk belanja mengurus yang lebih efisien. Kan? Jadi kita tulis ni kerajaan dapat menggunakan hasil cukai dengan lebih efektif. Kenapa efektif ni? Contoh macam kita buat bisnes jugalah, contoh kalau kita dapat keuntungan yang besar kan, jadi kita boleh bahagi keuntungan kita tu. Okey, yang ini kita nak gunakan untuk bahagian apa? Untuk membantu pekerja. Yang ini untuk apa? Untuk nak naikkan lagi bisnes, untuk nak tambah, nak majukan bisnes. Siapa dapat? Pekerja dapat balik. Nampak? Tapi kalau kita punya hasil bisnes kita kurang, jadi kita akan letak tempat tu, terpaksa kita hadkan dia. Okey, untuk rakyat sekian, untuk bahagian ni sekian banyak ni je sebab hasil tak banyak. Sebab tu bila kita kerajaan bajet kan, bahagian kewangan ni semua hebat, pakar-pakar semua, bukan menteri kan, menteri tukar-tukar. Orang yang duduk yang uruskan benda tu yang hebat-hebat gitu. Kan, orang dekat Bank Negara, orang dekat Kementerian Kewangan, banyak semua dah dahsyat. Dia orang dah fikir semua dah. Kan, kalau jadi macam ni apa nak kena buat? Kalau perlu kenaikkan sikit cukai, beban tak rakyat? Dia naik cukai benar. Cukai yang melibatkan minoriti rakyat, kita boleh naikkan, tak ada masalah. Contoh saya naikkan cukai rokok, setiap tahun naik. Kan? Ada rakyat marah? Ada marah. Minoriti. Sebab sekarang ni di Malaysia kita majoriti orang tak isap rokok. Cukai arak sama juga. Naik tinggi sikit. Orang marah. Orang marah juga, ada yang marah. Minoriti. Nampak? Cukai-cukai ni yang digunakan oleh kerajaan untuk menjadikan pengurusan kerajaan itu lebih efektif. Kita ada duit banyak. Nampak? Jadi kita boleh salurkan apa? Kita boleh dapat menyalurkan hasil yang lebih kepada sektor apa ni? Sektor yang penting. Yang penting seperti apa yang penting? Kesihatan. Sekarang kita tengok zaman sekarang lah COVID kan. Kesihatan dan juga apa? Infrastruktur lah selalu. Infrastruktur ni selalu jalan nasi rosak je. Saya tak faham. Infrastruktur. Infrastruktur juga kadang-kadang tinggi sebagai kadang-kadang kemudahan asas kepada rakyat. Benda awam, bangunan-bangunan untuk awam, masjid, rumah ibadat, semua tu pun dari segi dalam ni juga, bajet kat sini juga. Okey? Untuk apa? Kita kena tambah. Bila kita tambah biasalah sekali untuk kesejahteraan. Yang ni tambah ayat sedap je, kan? Kesejahteraan negara. Okey. Boleh satu lagi lupa beritahu, keselamatan. Kalau keselamatan kau boleh tambah juga. Untuk menjamin keselamatan sempadan dan dalam negara. Sempadan siapa? Askar jaga. Maritim jaga. Dalam negara siapa? Kementerian Keselamatan dalam negara ni, polis lah. Polis yang paling besar sekali. Polis, custom apa semua itulah. Okey. Pergi sebelah Okey. Ini ada note sini Okey, kamu tengok note dia apa? Jenis-jenis cukai. Jenis-jenis cukai. Okey. Jenis-jenis cukai kat sini kamu tengok ada apa? Cukai jualan dan perkhidmatan. Sale and service tax. Sale and service tax ni biasanya sekarang ni dia hanya kena sekali je. Sebab tu kita panggil dia SST. Sekarang ni. Dulu ada nama good. Dia ni SST. Dia kena sekali je. Kat mana? Kat kilang. Masa barang tu nak keluar je dia kena sekali lah. Ni lebih kurang saya cerita kan. Cukai tanah. Biasalah cukai tanah biasanya ini bukan kerajaan pusat yang ambil. Cukai tanah biasanya kerajaan negeri. Kan? Cukai pendapatan. Ini adalah pendapatan negara yang antara yang terbesar. Yang ini kerajaan pusat ambil. Cukai jalan pun kerajaan pusat ambil. Cukai jalan.
Cukai pintu taksiran. Yang ini biasanya kerajaan negeri ataupun majlis daerah yang ambil. Kan? Nampak? Dia ada cukai-cukai ni, ada yang kerajaan negeri yang ambil. Kan? Ada yang majlis daerah tempatan ambil, majlis pemadaran yang ambil. Kan? Untuk bahagian dia. Kan? Dan kebanyakannya memang kerajaan yang ambil. Pendapatan memang kerajaan ambil. Sebab tu cukai pendapatan penting. Kan? Jadi macam saya buat bisnes walaupun saya gaji kecil, saya kena setiap tahun kena isytihar. Kena isytiharkan sekian-sekian. Kena bayar. Nanti kita tengok macam mana pengiraan dia. Kan? RM20, RM30 pun bayar. Kita kena bayar. Tolak bila ada anak, ada tolak, ada penolakan lah dari segi tu, ada pengecualian terhadap keluarga, zakat, derma yang kita buat semua kita kena simpan dokumen-dokumen penting tu. Okey? Contoh saya pun tak tahu macam mana, mungkin contoh kamu bayar tuition, kamu tulis kat situ saya bagi resit, bukan resit tuition, saya bagi derma ikhlas. Contoh kamu buat bayar yuran, saya tukar jadi derma tau. Saya yuran tuition saya tak kenakan. Tuition kat sini free, tapi kamu kena bayar, kena bagi derma. Kelakar lah cerita dia kan. Kelebihan dia apa? Bila bagi derma, saya kena register dekat lembaga hasil. Saya kena bagi derma, register dekat hasil. Saya ada satu resit khas untuk derma yang mana ibu bapa kamu boleh gunakan untuk pengecualian cukai nanti. Kan? Tapi tak seronok lah cerita dia. Kan? Tak pernah lagi orang buat. Mungkin bagus juga idea tu, saya nak try. Kan? Okey. Isi tempat kosong ruang disediakan. Cukai pendapatan. Ini kita tengok cukai pendapatan. Ini mungkin insya-Allah sampai pengenalan lebih kurang lah cukai pendapatan kat sini kan. Terdapat dua jenis cukai pendapatan. Biasalah apa? Cukai pendapatan iaitu individu dan juga syarikat lah. Cukai pendapatan individu dan cukai pendapatan syarikat. Jadi kamu tengok cerita dia lebih kurang saya lupa akta-akta tu, masa lupa. Saya kena rujuk sekejap. Okey. Setiap individu bergaji atau syarikat yang mendapat keuntungan. Nampak syarat dia. Setiap individu bergaji. Kalau individu tu tak ada gaji, tak kena cukai. Tak kena cukai. Ingat tu. Contoh macam ni saya bagi. Ayah kamu ada gaji, dia kena cukai. Mak kamu tak ada gaji, dia tak kena cukai. Dah lah tak kena cukai. Ayah kamu boleh ada pula pengecualian. Sebab apa? Isteri dia tak kerja. Nanti kita beritahu. Okey, sekarang kita hari ni sekarang dekat tempat saya baru nak azan. Jadi minta maaf. Macam biasa kita stop kejap. Kau boleh tengok soalan ni, cuba-cubalah buat Okey, kejap. Untuk memberi laluan kepada azan. InsyaAllah. Okey, kita tengok kat sini cerita dia, setiap individu bergaji atau syarikat yang mendapat keuntungan, yang ada gaji dengan ada untung je. Apa yang nak kena buat? Yang pertama, kena daftar. Daftar sebagai pembayar cukai. Kalau individu, kamu start kerja biasanya syarikat kamu dah boleh buat dah. Syarikat kamu akan tolong pergi buat. Bahagian HR akan tolong pergi buat. Ataupun dia suruh kamu pergi buat sendiri, register sendiri. Kena pergi LHDN lah. Okay? Syarikat pun sama. Bila syarikat dah start generate keuntungan, kita pun akan pergi jumpa seorang, kita panggil dia orang yang boleh mentaksirkan cukai kita. Kita daftar. Dia kata, okey ni dah kamu punya dah untung ni, patutnya dah kena bayar cukai lah. Okey, jom daftar, pergi daftar. Lepas daftar, baru kita mentafsirkan kita punya pendapatan tahunan. Dia pakai pendapatan tahunan. Okey. Kemudian kita bayarlah cukai. Membayar cukai pendapatan. Okey? Cerita dia. Apa nak kena buat? Kamu kena isi borang atau pergi ke capaian internet. Sekarang senang nak register. Easy hasil ada dengan membukakan borang nyata cukai pendapatan. Tapi sebelum kamu boleh buat easy hasil, kamu kena pergi LHDN juga. Kamu kena register dulu. Baru kita boleh capai capaian internet tu. Kalau masuk internet terus tak boleh. Dia tak boleh. Dia kena sahkan dulu IC, sahkan cop jari. Dapatlah kita punya ID semua.
Lepas tu tak payahlah, sekali tu je buat. Kan? Okey. Isi borang atau pergi ke capaian jasa dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan. Kan? Okey, untuk apa? Melaporkan semua kita punya pendapatan. Okey? Jangan lapor pendapatan juga. Kalau lapor pendapatan je jenuhlah. Jenuh bayarlah cukai. Kamu kena laporkan dulu ada tak potongan-potongan yang kamu patut dapat. Kemudian apa lagi? Pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Ada yang pelepasan cukai. Nanti kita akan belajar apa yang pelepasan cukai yang patut kita dapat. Lagi apa? Pengecualian. Ada juga yang cukai yang kita tak payah bayar. Pengecualian cukai. Dan ada rebate. Rebate tertentu cukai tu. Daripada cukai tu ada rebate. Kan? Kerajaan akan pulangkan kepada kita. Semua kita kena laporkan. Kan? Jadi yang kita lapor bukan pendapatan je. Yang ini yang kena kamu tengok mak ayah kamu kena beli buku sekolah kamu. Benda paling penting. Kalau mak ayah kamu beli buku sekolah kamu, kan? Buku sekolah ke, buku latihan ke, simpan resit. Semua tu boleh guna walaupun benda tu kecil cerita dia. Kan? Tapi kalau kumpul-kumpul beratus juga, silap. Kalau kamu, mak ayah kamu bagi duit, pergi beli buku. Simpan resit bagi mak ayah. Kan? Okey? Tolong mak ayah sikit. Kan? Jika cukai gagal dibayar, tak bayar cukai. Kena kejar lah. Siapa kejar ni? Hantu ni. Lembaga hantu dalam negara. Dia kejar. Kan? Jika cukai orang tersebut akan didakwa akta apa? Akta cukai pendapatan. Ni mungkin ingat. Akta cukai pendapatan. Masalahnya tahun tu kena ingat 1967. Kan? Akta cukai pendapatan adalah pada tahun 1967. Sampai sekarang guna akta yang sama. Nampak? Adalah sedikit sub-sub dia mungkin ada dia adjust. Okey? Ini contoh ni satu lagi. Catat alih sistem taksiran sendiri. Yang ini dia buat sendiri. Rasa-rasa bisnes sendiri ni. Contoh macam apa? Buat bisnes sendiri, kecil-kecilan, jual goreng pisang ke, apa benda. Kan? Sekarang kalau dulu orang kata, berniaga kecilan di jalan, mana bayar cukai? Sekarang kamu tengok. Setiap hari beribu boleh dapat. Nampak? Jadi dia taksir sendiri. Dia kena buat apa? Dia kena simpan rekod. Simpan rekod dan semua dokumen yang penting. Dokumen yang penting kan? Okay? Dan yang penting ada resit. Kalau ada resit. Selama apa? 7 tahun boleh. Dia boleh kira balik 7 tahun tau. Sebab tu kadang-kadang kamu tengok ada setengah tu buat bisnes kecil-kecil, simpan duit dalam bank, simpan kan. Sekali dah maju, hantu ni datang, dia claim puluh ribu kena. Jaga-jaga. Sebab tu walaupun kecil, kita istihar setiap tahun. Setiap tahun bila kita istihar setiap tahun, kerajaan kata, okey, pendapatan kamu tak layak untuk kena cukai. Alhamdulillah, settle 1 tahun. Memang bisnes tak okey lagi. Sampai bisnes okey, kerajaan kata, okey sekarang dah layak kena cukai. Bayarlah. Macam tu cerita dia untuk cukai pendapatan. Okey. Pergi dekat cukai jalan. Cukai jalan ni jangan main-main ni. Ini road tax ni memang saya dulu paling tinggi saya bayar road tax RM90. Kan? Bila saya tengok kawan saya semua beribu pun ada, berpuluh ribu bayar road tax. Kan? Cukai yang dikenakan ke atas apa? Ke atas pemilik kenderaan. Yang menggunakan jalan raya. Selagi kenderaan tu guna jalan raya, dia kena bayar cukai jalan. Dan cukai ini boleh dibayar sebelum tamat tempoh cukai jalan. Apa jadi kalau kita bayar lepas terlajak road tax mati tak perasan? Road tax mati tak perasan kita bayar. Kamu tengok nanti dia akan bagi apa? Tarikh mati tu kena. Kau bayar lambat kan? Tapi tarikh dekat tu dia kira bayar tarikh mati tu. Sebab dia kata kena bayar sebelum tamat tempoh. Bukan selepas. Okey? Resit cukai jalan, resit tu road tax tu lah. Yang dapat tu tak kereta tu. Wajib dipamerkan. Dipamerkan pada kenderaan. Sebelah mana? Kalau ikut undang-undang kita sekarang ni, kena letak sebelah kiri. Cermin depan. Sebelah kiri, cermin depan. Ada pergi letak belah kanan, satu kerja kena roadblock, polis tu kena ronda. Marah dia. Kereta tak apa lagi, kena lori. Kacau cerita dia. Okay. Kenderaan yang cukai jalan tamat tempoh melebihi setahun. Dia kena ingat.
Kalau dia setahun, tak sampai setahun tak apa lagi. Kan? Dia hanya renew je. Tapi kalau lebih setahun, dia kena hantar ke Puspakom semula. Untuk cek balik kereta dia. Untuk diperiksa. Dan perlu buat bayaran cukai jalan, tak boleh online dah. Kena ke JPJ. Jabatan Pengangkutan Jalan untuk mengaktif balik cukai jalan. Dia kena pergi, jumpa, menghadaplah kejap. Okey. Sekiranya tidak membayar cukai jalan, anda boleh didakwa di bawah apa? Akta Pengangkutan Jalan lah. Akta Pengangkutan Jalan. Tapi saya rasa soalan macam ni, akta-akta ni biasanya soalan objektif. 1987 dia baru adjust ni. Iaitu yang ini kalau dia tanya subsection dia, kamu kena tulis kat sini adalah section 23/1. Yang ni yang saya fail. Yang mana minat di lawyer, best lah, dia suka lah benda ni. Okay, ini cerita lebih ringkas cukai jalan. Nanti kita akan belajar yang best dia cukai jalan ni, macam mana nak kira. Masa tu kamu akan tengok, kalau yang pakai Ferrari tu, berapa rotek dia? Gila. Okay, cukai pintu. Semua sekejap. Cukai pintu merupakan sejenis bayaran tahunan yang dikenakan oleh siapa? Cukai pintu ni bukan kerajaan kenakan, bukan kerajaan pusat. Yang kenakan adalah kita panggil dia PBT. Pihak berkuasa tempatan. Okay. Pihak berkuasa tempatan. Dia di bawah Kementerian Perumahan dan kuasa tempatan. Saya pun tak ingat. Lebih kurang macam itulah. Okey. Siapakah PBT? Contoh kalau kat Selangor ni, kita kat Gombak ni, MPS. MPS yang wajib dia kutip cukai ni. Cukai pintu ni MPS. Okey. Di BKL, macam itulah. Di BKL, MPS. Okey. Untuk apa? Ke atas semua pegangan atau harta tanah, rumah, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong. Semua kena bayar cukai. Okey, tak banyak pun sebenarnya. Kalau tanah kosong ni sikit je, bangunan komersial naiklah sikit. Rumah kediaman ada juga nilai-nilai dia, nanti kita akan tengok. Tujuan cukai pintu ialah bagi membiayai lah. Cukai memang tu kerja dia, untuk membiayai kos penyelenggaraan PBT. Apa PBT buat? MPS buat apa? Kalau kamu tengok MPS buat apa, yang paling nampak sekali kutip sampah. Yang paling nampak kutip sampah. Bukan free tau. Kena bayar sebenarnya. Siapa bayar? Dia orang lah bayar. Daripada mana? Hasil dia lah. Hasil cukai pintu ni, dia buat tu. Kadang dia buat apa? Kamu tengok apa PBT buat. Apa MPS? Kalau dekat kawasan kita, dia selenggara taman-taman awam. Jalan-jalan yang kecil-kecil, jalan-jalan kampung tu. Tu dia punya kerja. Okay? Ia juga dikenali sebagai cukai taksiran. Cukai taksiran. Juga kamu tengok kat signboard dekat Greenwood tu, Simpang 3 tu ada besar. Sila bayar cukai taksiran. Datang apa cukai taksiran ni? Cukai pintu. Cukai pintu sama. Benda yang sama ni sebenarnya. Okay? Pihak berkuasa tempatan terdiri daripada apa? Ada dua jenis. Satu kita panggil dia Majlis Pembandaran. Macam MPS lah. Majlis Pembandaran Selayang. Satu lagi Majlis Daerah. Majlis Daerah. Di BKL mana? Dalam ni lah. Majlis Bandaran. Dewan Bandaraya. Okey. Majlis Daerah, kalau tempat-tempat tu kadang-kadang dia tak ada lah macam apa Majlis Bandaran. Dia buat Majlis Daerah. Daerah kecil-kecil. Okey. Macam kampung saya dekat Kedah tu, Majlis Daerah Yan. Dia bukan Majlis Bandaran Yan, dia bukan bandar pun. Okay, saya dulu cita-cita lah nak bangunkan daerah saya tu menjadi bandaraya, tak dapat sampai sekarang. Menurut undang-undang apa ni? Akta Kerajaan Tempatan. Akta Kerajaan Tempatan. 19 yang ini 76. Akta Kerajaan Tempatan 1976, mereka yang tidak menjelaskan cukai pintu boleh didenda. Dan atau
atau pada akhirnya harta mudah alih mereka disita. Nampak? Harta mudah alih disita. Kan? Kau tak bayar cukai pintu, dia tak angkut rumah tau. Dia tak ada angkut rumah. Dia pergi bawa keren angkat rumah. Tak. Harta mudah alih mereka akan disita. Disita apa? Sesuai dengan berapa nilai dia. Contoh kumpul-kumpul cukai tak bayar 10,000. Dia akan pergi rumah kamu, dia akan angkut barang mana yang boleh angkut sama dengan nilai 10,000. Kalau kurang, kemudian bayar pula. Disita. Jadi kamu nak balik, kena pergi bayar denda. Bayar denda, bayar cukai, tunggakan tu semua kena dibayar lah. Baru dapat balik barang tu. Okey? Ini contoh. Jadi orang kata, rumah kena sita. Nampak? Macam mana rumah kena sita? Bila rumah kena sita, barang-barang dia angkut, dia akan seal dekat pintu tau. Depan pintu, dia akan seal pangkah besar dengan tip. Rumah ini telah disita. Kamu tak boleh duduk tau. Okey. Cikgu. Ya. Ni latihan dekat buku teks ke? Oh, bukan buku teks. Ini saya ada bagi dekat dekat apa? Grup tadi. Kan? Buku teks dia lain sikit, saya tengok. Lain sikit, tapi lebih kurang lah sebenarnya. Soalan dia lebih kurang. Okey. Cukai tanah. Apa beza cukai tanah dengan cukai pintu? Cukai tanah dengan cukai pintu. Kalau kamu tengok, cukai pintu siapa kutip? Itu je beza dia. Beza paling besar itulah. Cukai pintu yang kutip adalah PBT. Okey, daerah tempatan. Yang ini cukai tanah dikenakan kepada pemilik tanah pertanian. Cerita pasal tanah je. Tanah perusahaan komersial dan juga tanah bangunan. Tanah bangunan maksudnya kan tanah tu ada bangunan. Dia ada inilah tanah pertanian, dia panggil tanah pertanian lah, tempat orang buat pertanian lah. Tanah perusahaan, tempat orang buat komersial. Kan? Industri ke apa? Tanah bangunan ni ada orang buat bangunan komersial, bangunan pejabat apa. Perusahaan ni lebih kepada industri lah saya rasa. Tanah yang ada kilang-kilang lah. Dia lain level dia. Bayaran dia pun lain. Cukai ini ditafsirkan sebagai sewa. Kalau kamu tengok sebenarnya kita tanah ni kita sewa kat kerajaan. Walaupun kita ada grant tu kerajaan bagi untuk apa? Nak bagi tahu okey kau ini kawasan tempat kau duduk situ. Setiap tahun bayar sewa. Macam tu. Kan? Lepas tu kamu baca dekat grant betul dia seolah-olah macam sewa. Di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Jadi tidak ada satu pun tanah dekat negara kita ni adalah hak milik penuh sebenarnya. Walaupun kita ada grant. Semua dah dia istilah sebagai sewa kepada kerajaan negeri di bawah sultan. Sebab tu kemudian yang bagi grant tanah kita tu sultan. Dia bagi, okey kau duduk situ, ni grant kau, ni tempat kau. Duduk. Setiap tahun bayar sewa. Nampak? Tapi kalau kerajaan nak ambil balik, dia tak boleh ambil suka-suka hati. Kan? Dia tak boleh ambil suka hati. Kan? Maksudnya dia kena bagi apa? Dia kena bagi balik pampasan. Dia kena bagi balik pampasan kepada orang penyewa tu. Kita lah. Okey. Cukai ini dikutip oleh apa? Pihak berkuasa negeri. Kuasa negeri. Iaitu di bawah apa? Pejabat Tanah dan Galian. Okey. Jika anda mengelak daripada membayar cukai tanah, anda boleh didakwa di bawah lagi dari kanun. Ini bukan undang-undang, dipanggil kanun ni tanah negara ni. Kanun Tanah Negara 1965. Okey? Last sekali cukai, jenis cukai yang paling kita kena ketahui adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan SST lah. Terdiri daripada apa? Dah nama cukai jualan perkhidmatan. Terdiri daripada cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okey, cukai jualan kan kita tak nampak sangat. Cukai perkhidmatan ni banyak. Service tax. Kan? Service tax. Kau pergi KFC, ada kena service tax. Nampak? Bayar bil elektrik, ada service tax. Bayar bil internet, ada service tax. Semua service tax ada. Cerita. Semua kena. Okey? Orang kata, kenapa semua kena? Maksudnya semua rakyat kena. Kau pakai, kau bayarlah. Nampak? Kan? Ada orang pakai internet sampai beratus-ratus.
Kan? Kena cukai marah. Okey. Cukai jualan ialah cukai yang dikenakan sekali. Dia tak boleh kena 2 kali. Maksud sekali saja ke atas barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau import. Maksud cukai tu kena. Dia tak bolehlah pengimport dah bayar cukai tu sampai kat kita, kita bayar lagi. Tak kena. Salah. Dia sekali je kena. Cuma bila dia kena, apa dia buat? Dia naikkan harga lah. Itu je. Kan? Kalau kita kalau kerajaan kata okey, cukai untuk barangan import ni dikecualikan, harga turun terus. Contoh dia kata apa? Okey, untuk sementara negara kita kena wabak ni, semua cukai barangan elektronik dikecualikan. Nah, harga handphone turun mendadak. Kau punya. Sebab tu kau tengok sekarang handphone semua ada canggih-canggih semua bawah 1,000 pun ada. Right? Okey. Cukai perkhidmatan adalah cukai yang dikenakan ke atas pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perhotelan. Pergi hotel, ada servis tax. Insurans, ada servis tax. Penyediaan makanan dan minuman, KFC, McDonald. Kena. Kau pergi makan kena. Kedai Makcik Kiah tak kena. Kedai Cik Kiah tak kena. Nampak? Kan? Sebab apa? Patutnya kedai Cik Kiah boleh kenakan. Tapi dia tak daftar dengan apa? Lembaga hasil untuk kena benda tu. Sebab apa? Cukai tu bukan Cik Kiah ambil. Dia kena kumpul. Dia tukang kumpul aja. Nanti kerajaan akan kenakan balik ambil ke itu. Dia kena rekod dia apa semua. Cukai kita bagi service tax. Okay, 6%. Saya ingat 6% kot. Sebagainya. Segala nilai jualan barangan bercukai yang melebihi, nampak? Segala nilai barangan jualan barangan bercukai yang melebihi 500,000 setahun. Bukan sikit. Lepas tu Cik Kiah tak kena. Perlu mendaftar di bawah Akta Cukai Jualan. Akta Cukai Jualan 2018. Baru lagi cukai ni, nampak? Dia kena. Contoh kita buat berniaga kecilan. Jual apa tepi jalan? Kita jual kurma. Jual kurma kan? Jual kurma. Sebulan dapatlah jualan hasil kita dapatlah 10,000. Kan? Setahun baru berapa? Setahun dapat 120,000. Kena tak cukai? Tak kena. Kita tak boleh charge cukai tu lah. Nampak? Sebab dia kena lebih 500,000 pengeluaran. Baru kena. Okey? Segala perkhidmatan. Ini perkhidmatan. Perkhidmatan yang melebihi ambang 500,000 setahun. Dan pembekal perkhidmatan yang ambang. Pembekal perkhidmatan lagi best. Pembekal perkhidmatan ni dia kena 1.5 juta. Setahun. Baru perlu berdaftar di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Nampak? Bukan baru buka bisnes dah kena dah. Tak. Daftar dia kena bisnes besar je boleh kena cukai ni. Okey? Sebab tu tuition perkhidmatan juga. Boleh tak saya charge kamu service tax? Tak boleh lah. Berapa saya punya income? Sikit. Okey. Pihak yang bertanggungjawab mengutip hasil cukai ini ialah Jabatan Kastam. Jangan silap. Jangan letak HSCM pula. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Yang boleh kutip cukai servis tax ni. Kan? Pihak yang mengelak daripada membayar cukai boleh didakwa di bawah akta itulah 2018 tu. Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan 2018. Okey? Tu lebih kuranglah cerita dia. Mukadimah. Orang tanya, lepas ni kamu kalau orang cerita kamu cukai apa? Cukai tanah, cukai kamu dah tahu dah. Kan? Tiba-tiba ada orang datang. Saya daripada wakil daripada custom datang rumah kamu. Saya nak cek cukai tanah sama ada bapa kamu dah bayar belum. Masa tu kau orang kat rumah. Kau maki je dia. Saya baru belajar cukai semalam. Tak ada custom kutip cukai tanah. Menipu kerja. Kau halau orang macam tu. Pandai pula kutip cukai tanah.
Tak setonoh betul. Tiba-tiba kamu lepak-lepak dekat syarikat ayah kamu, tiba-tiba datang MPS kan. Nak cek cukai apa? Perkhidmatan. Tak boleh. Bukan kerja dia. Yang nak cek cukai perkhidmatan ni siapa? Kan staff datang. Kamu tahulah sikit nampak. Kan? Cukai pendapatan saja yang kerajaan pusat ambil. Okey? Jom kita tengok. Yang ni best. Sapuan, sabar Sapuan. Lepas ni baru kau tahu langit tinggi rendah nak kira ni. Nak kira cukai. Okey. Cukai pendapatan. Nak hitung cukai pendapatan. Yang ni yang latest saya bagi handout yang kedua tu pasal pengiraan. Okey. Jadi kat sini kita tengok hitung pendapatan bercukai, hitung cukai pendapatan, tolak rebate cukai, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Dapat. Contoh maksudnya kita kena tahu je pendapatan yang bercukai. Ada juga pendapatan yang tak kena cukai. Kita kena tengok pendapatan yang kena cukai. Okey? Lepas tu baru kita boleh hitung cukai pendapatan kita. Dia ada jadual nanti tengok. Okey? Dah dapat cukai baru boleh tolak. Dia kena dapat cukai dulu. Berapa cukai kena bayar? Baru boleh rebate cukai. Rebate apa yang kita dapat? Ada dua jenis rebate yang paling besar kita tengok. Okey? Cukai pendapatan mana last sekali. Jadi pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian, tolak pelepasan. Itu wajib lah. Maksudnya itu simple lah. Kita tengok contoh. Alan tengok macam mana. Nombor 4. Ni saya besarkan. Tengok boleh besarkan tak? Boleh nampak sikit. Okey. Hitung pendapatan bercukai berdasarkan maklumat berikut. Contoh kat sini. Cukai pendapatan berapa? Jumlah pendapatan dia 80,000. Dia senang aja matematik ni. Buat pengiraan ni 80,500. Pengecualian cukai 2,500. Tolak je lah. Tolak 2,500. Pelepasan cukai 11,000. Tolak lagi 11,000. Dapatlah apa? Cukai yang kena bayar. Berapa? Kalkulator. Jauh je kalkulator tak? 67,500. 67,500. Wah, baru dengar. Bila ada nombor tu baru dengar suara kau. Ini jenis saya kecil dulu kan. Saya sebab tu lah. Bab nombor okey. Bagi sejarah so baca jam. Fizik okey. Kimia 50-50. Bio out. Okey? B. Jumlah pendapatan sama cerita dia. Ni sama. Jumlah pendapatan dia berapa? Jumlah pendapatan dia 50,450. Pengecualian cukai 7,200. Tolak je. Pelepasan cukai tolak lagi 14,200. Ini yang easy lah. Berapa? Siapa? 29,050. 29,050. Itu yang dia kata. Ini bagi apa? Pendapatan bercukai. Maksudnya pendapatan ni yang kita akan kira cukai. Bukan pendapatan, jumlah pendapatan asal tu. Okey. Yang ni baru kita tengok. Dia dah naik sikit. Jumlah pendapatan kita 69,000. 69,450. Okey, yang ni syarat ni biasa standard. Setiap individu, tak kira siapa, dia ada pelepasan cukai yang wajib, iaitu 9,000. Contoh macam ni lah. Contoh, ayah kamu kerja, mak kamu kerja. Pelepasan cukai dua-dua tau. Ayah akan tolak 9,000, mak akan tolak 9,000. Nanti kita akan tengok macam mana pengiraan dia. Okey. Jadi, individu tolak 9,000. Okey, kat sini. Insurans hayat dan KWSP. Maksud jumlah kita setiap tahun, kalau 5,450, kita tolak semua. Sebab apa? Had dia, maksimum dia 7,000. Kalau lebih, kita tolak 7,000 je. Dia tak ada lebih. Kerajaan hanya bagi takat ni je. Jadi, dia tolak apa? Contoh kat sini, hanya tolak sebanyak 5,450. Okay? Insurans perubatan. Kalau kita ada insurans perubatan, dia akan tolak kita punya had dia 3,000. Contoh Mamat ni, dia bayar sampai 3,500. Tapi tolak berapa? Dia tak boleh tolak semua. Dia tolak hanya sebanyak 3,000 sahaja. Macam tu. Nampak? Baru kita tolak
tolak-tolak dapatlah berapa kita punya pendapatan yang bercukai. Berapa sini? Cikgu. Yang individu tu dia termasuk dalam pengecualian cukai juga ke cikgu? Ya, pelepasan cukai. Oh, pelepasan. Pelepasan dengan pengecualian dia, nama dia tu ada lain sikit. Ni pelepasan cukai. Setiap individu. 52,000. 52? 52,000. Ini bukan cukai tau. Ini adalah pendapatan yang akan dikenakan cukai. Ini kena faham cerita dia ni. Bukan pendapatan penuh kita. Maksudnya gaji kita semua kena cukai. Tak. Dia ada tolak-tolak ni. Ini sikit tolak ni. So banyak lagi ni. Setiap tahun kalau kita submit, kita kerja nak submit benda tolak ni lah. Nampak? Antara pelepasan pengecualian tu mungkin yang saya cuba beritahu tadi, resit mak ayah beli buku untuk kamu tu, dia masuk sini juga. Dia ada limit dia lah berapa banyak. Okey? Sama ni. Ni senang je cerita dia. Ini kita ambil 135,362 tolak wajib 9,000. Okey? Insurans hayat dengan PSP 7,000. Ni sampai 11,000. Tak bolehlah sampai 11,000. Kita hanya tolak 7,000 limit kita. Tolak 7,000. Yang ini 3,000 tapi dia bayar 2,500. Tolak semualah. Macam tu. Dia ada had dia. Had ni ditentukan oleh kerajaan lah. 892. Berapa? 90? 116,862. Cikgu 116,862. 116,862. Okey, tapi boleh faham macam mana tolak dia kan? Okey? Bila kamu 2-3 kali kamu buat, kamu dah hafal lah nombor ni, individu ni. Nombor ni boleh berubah ikut kerajaan. Kerajaan boleh ubah benda ni. Nampak? Ini kerja yang saya beritahu dia antara kerajaan buat apa. Contoh dia kata, okey sekarang ni kita ambil cukai, pendapatan kerajaan rakyat kita dah banyak. Kan? Pendapatan kita, purata pendapatan kita dah main 500,000. Takkan tolak 9,000 lagi. Tak cik cerita ni. Kan? Jenuh bayarlah cukai kita. Kan? Dia akan naik sikit lah. Kan? Okey. Yang ini pun sama, cerita dia sama ni, senang je cerita dia. 108,450. Okey, 9,000 wajib. Kemudian ni 4,500, limit 700. 200 pula. 4,500, limit 7,000. Tolak semua 4,500. 3,000, limit 2,500. Nampak gaya hidup ni? Gaya hidup, lifestyle pun ada limit tau, tolak. Nanti kamu tengok. Okey? Dia ada tolak lifestyle sebenarnya. Biasanya daftar ni kita tolak, biasanya ada suri rumah yang tak bekerja. Kita ada tolak juga daftar ni. Nampak? Ni contoh. Kat sebelah ni ada contoh. Ini kamu tolak berapa dapat ni? 92,450. 450. Okey, yang ni kamu tengok. Yang ni yang saya cerita tadi. Mak kamu tak bekerja. Mak tak bekerja, tak ada gaji. Nampak? Kerajaan kata apa? Okey, daripada pendapatan ayah tu tolak 4,000. Okey, jadi 55,430 tolak 9,000 tolak gaya hidup 2,500 je. Kan? Tolak 4,000. Nampak? Kalau ada anak, dia ada tolak ke tau. Anak pertama berapa tolak, anak kedua berapa tolak. Lagi ramai tapi dia ada limit lah. Ni anak 10 jenuh tolak tapi tak ada pendapatan. Tak cerita dia apa kerajaan nak dapat. Kan? Lagi ramai anak, lagi banyak pula minta kat kerajaan macam-macam. Kan? Nampak? Dia ada limit dia nanti. Okey. Berapa ni? 39,930. Okey. Boleh faham yang ni ada ni. Pasangan tidak bekerja. Tapi saya ada orang bertanya, kalau dia bini dua macam mana? Dua-dua tak kerja. Banyak pula tolak. Tak apa, nanti kemudian kita tengok tu. Saya tak faham. Saya tak faham yang tu. Belum pernah berlaku. Kena tanya kawan-kawan saya yang bahagian inilah, lembaga hasil dalam negeri. Yang ini, benda yang akan lampiran yang kamu akan dapat dalam exam nanti. Ini dia bagi tau. Kalau nak hafal mampus ni, ni dia bagi. Apa maksud dia kat sini? Kita tengok. Maksud dia kat sini, kalau pendapatan bercukai, maksudnya lepas tolak-tolak semua, ini yang kita kira. Pendapatan bercukai kamu 0 sampai 5,000 setahun. Tak kena cukai. Tak kena, langsung tak kena.
Nampak? Ni sama tak ni? Kalau pendapatan kamu 5,000 sampai 20,000, 5,000 pertama tak kena cukai. Okey? 15,000 seterusnya kena cukai. Limit dia 150. Ini limit, ini bukan wajib, ini limit. Maksudnya 1% daripada berapa? Contoh kat sini saya bagi nombor kejap. Bagi nombor. Nombor macam mana? Okey, berapa tadi? Ini gaji, katakan gaji sebulan 1,000. Sebulan 2,000. Kan? Gaji sebulan 2,000. Okey, gaji kan? Kali dengan 12. Dapat 24,000. Gedebuk tolak tadi ada pengecualian apa benda? Okey, tolak apa? Cerita baik tolak 9,000 yang wajib. 9,000 tolak wajib, tolak bini tak kerja, gaji 2,000 bini tak kerja, 4,000 tolak lagi. Lepas tu keraian 2,500. Ini benda-benda wajib. Dia di KWSP tak ada. Dia kerja syarikat biasa je. Kan? Siapa tolong tolak ni siapa berapa? RM8,500. 8,500 je tinggal. Okey, 8,500 ni maksudnya kena cukai tak? Kena. Kenapa? 5,000 tak kena. 8,500, 5,000 pertama tak kena. Jadi tolak 5,000. Tinggal 3,500. 3,500 ni yang kena cukai hanyalah berapa jadual kita kata? 1% sahaja kena. 1%. Jadi kamu darablah 1%. Jadi berapa kena? RM35 kena bayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Kalau gaji 2,000. Nampak? Ini kalau sini baru tolak sikit. Kalau dia bayar KWSP, dia bayar zakat, dia tolak lagi. Ada tolak kan. Sebab tu kita kata kadang-kadang gaji 2,000 tak kena cukai. Kan? Ada orang takut nak pergi declare. Pergi je declare, tak ada masalah, jangan takut. Maksudnya kalau gaji 1,500 kena? Memang tak kena lah cerita dia. Tak kena cukai. Kosong ni. Nampak? Kan? Okey, contohlah. Ni. Lepas tu jadual ni nanti kita tengok. Kita akan rujuk. Bila kita nak kira nanti kita akan rujuk jadual ni. Tapi kamu tengok. Lagi banyak gaji, lagi tinggi dia punya kena. Nampak sampai 1,5 juta. Bayar cukai pendapatan dia 1,5 juta. Kan? Tapi kalau pendapatan dia apa? Melebihi 2 juta setahun. 1,5 juta. Sebab tu kalau kamu tengok macam Siti Nurhaliza apa pergi bayar cukai 2 juta. Kan? Wih banyaknya. Memanglah kalau dia bayar cukai 2 juta, pendapatan dia berapa pula? Tinggilah. Okey? Jom kita tengok soalan. Macam mana cerita dia? Ini contoh tadi. Pendapatan bercukai. Alamak, saya lupa. Kejap. Mana contoh saya kira tadi? 3,000. Tak kena. Tak kena langsung. Tak kena langsung. Langsung tak payah bayar. Kenapa saya lupa. Sekejap tunjuk. Kenapa saya bagi tahu. Kalau balance dia banyak ni, 1% tu pun RM35 je tak kena. Kenapa? Tengok sekejap. Lupa tengok. Saya lupa bagi tahu kamu ada rebate. Ini rebate. Tapi rebate ni kena bayar dulu baru dapat. Rebate ni kamu kena bayar dulu. RM35 je kena bayar dulu baru dapat balik. Kan? Pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Diberikan rebate cukai RM400. Dibayarkan. Bayar cukai RM35. Nampak? Dapat rebate. Dapat ke RM400? Tak. Maksudnya limit dia RM400. Nampak? Jadi RM35 tak payah bayar lah. Tapi kena bayar. Tak payah bayar pula. Kena bayar. Nanti kerajaan akan bagi balik rebate. Kan? Okay? Itu lupa beritahu. Nanti kamu tak kira ni. Dalam exam selalu lupa rebate. Okay? Kita tengok macam mana kalau gaji dia RM29,000. Pendapatan bercukai. Okey? Jom kita tengok jadual tadi. Macam mana kalau RM29,000. Maksudnya pendapatan bercukai ni dah tolak dah ya. Dah tolak. Daripada pendapatan dia tolak. RM29,000 kat sini dia duduk dalam area ni. Dia duduk dalam 23%. Balance 3%. 20, 1,5, balance 3%. 20 kena hafal. 20, 1,5, balance 3%.
Okey. Jadi daripada 29,000 ni, 20,000 pertama tolak. Dikenakan sebanyak RM150. Kena bayar. Okey. Kemudian balance dia berapa? 9,000. Balance dia 9,000 ni kan, dia kena berapa persen tadi? 3% daripada 9,000 dia kena bayar. 3%. Okey. Jadi balance ni darab dengan 3%. Dia dapat sama dengan berapa? 127. Betul? 270. Betul jadi jumlah semua berapa? Jumlah semua yang dia kena bayar adalah sebanyak 420 RM. Dia kena bayar. Tapi nanti dia akan dapat balik rebate. Sebenarnya yang dia bayar berapa je? RM20 je pun. RM20 je. Sebab apa? Dia ada rebate 400 tu. Jadi rebate 400. Kenapa 400? Sebab pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000. Nampak? Dia dapat rebate 4,000. 400. Jadi balance dia sebenarnya RM20 je. Okey. Itu cara kira dia lah. Kita tengok. Pendapatan bercukai dia berapa? 38,000. Yang ini tak dapat rebate lah. Tapi ada zakat. Zakat pun rebate juga. Tengok. Lupa kita tengok tadi. Saya lupa rebate. Rebate ada dua jenis. Yang pertama sekali adalah kalau pendapatan dia kurang 35,000, dia kena 400 rebate. Jumlah bayaran zakat atau fitrah oleh warga negara beragama Islam. Zakat dan fitrah ni dia automatic rebate. Berapa saja yang kamu bayar, automatic rebate. Sebab berapa saja mak ayah bayar, tak kisah. Kalau dia bayar 1,000 rebate. Sebab apa? Zakat pun ada pengiraan dia. Bukan suka hati kita bayar. Okey? Okey, contoh macam ni, 38. Allah pening pula tengok jadual. 38 dia duduk dekat 35 sampai 50. Maksudnya 35,000 pertama dia kena bayar 600, kemudian 8%. 600 8%. Okey, 35,000. Jadi saya akan ambil kat sini 38,000 tolak dengan 35,000 pertama dia kena bayar berapa? 600. Ikut jadual dia. Okey, kemudian balance dia ada 3,000. 3,000 dia kena berapa? Dia kena 8%. 8% daripada 3,000 dia kena 240. Okey? Jadi jumlah semua adalah 840 yang dia kena cukai. Tapi dia ada bayar zakat 600. Jadi rebate cukai dia adalah 600. Jadi balance dia adalah 240. Itu pengiraan dia lah. Lebih kurang. Okey? Simple je. Okey? Pendapatan bercukai 105,450. Saya tengok. 100,000 ke atas. Ni. 100,000. Gaji 100,000 ke atas maksudnya 10,924. 10,900 dan 24. 10,900 dan 24. Okey. Jadi 105,450 tolak 100,000 pertama, 10,900 dia kena bayar. Okey. Balance dia kat sini ada 5,450. Berapa persen? 24%. Cukai 24. Kira cukai salah orang maki tu. 24%. 24%. Siapa tolong? 24% berapa ni? 1,308. 1,308. Jadi jumlah dia kena bayar adalah kat sini 12,208, betul? 12208. Okey. Tapi dia ada bayar zakat 1,650 rebate tolak dengan zakat dia 1,690
Jumlah last dia bayar 81 apa? 501. Okey. Ini lebih kurang RM, cara kira cukai. Okey. Dan kamu kena ingat RM10,000 ni, RM20 semua, 20, 240. Walaupun sikit-sikit ni kamu tengok dia ada dua cara bayar. Sama ada bayar sekaligus setahun ataupun kita boleh jumpa LHTN kita nak bayar secara bulanan. Dua kali. Okey? Boleh Okey. Jadi kat sini untuk malam ni, untuk hari ni setakat ni dulu. Sebab yang lain ni kalau boleh kamu kena download, nanti minggu depan saya akan bagi, kita dapat kira dengan lebih hebat lagi lah. Ni banyak ni macam mana kira ni, contoh. Macam ada suami isteri semua ni kan. Okey. Jadi untuk hari ni setakat ni dulu, kita ambil awal sikit lah. Kan? Yang senang-senang je kita kira cukai ni. Okey. Jadi sebenarnya mukadimah je. Nak tunjuk kamu macam mana, apakah cukai tu. Apakah cukai pendapatan, apakah cukai tanah, cukai motor apa semua. Kan? Okey. Jadi untuk hari ni ada soalan? Macam mana? Semua? Kalau tak ada, insya-Allah kita stop dulu kejap. Nanti kita